Tuan-tuan nak jadikan Anwar Ibrahim Perdana Menteri? Perdana Menteri yang macam itu tu. La ilaha illallah tuan-tuan. Gila orang Muar ni. Orang PAS. Saya nak bagi tahu tuan-tuan PAS. Mana ada orang PAS yang boleh menafikan apa yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim? Cerita dia punya, tuan-tuan dan perempuan, dia China doll. China doll. Saya pun tak mau terangkan, saya sebut China doll. Orang PKR cuba menafikan kesahihan video China doll. Bawa video itu ke Korea Selatan. Cari pakar-pakar video Korea Selatan, pergi makmal-makmal yang terkemuka berteknologi tinggi untuk memastikan video itu sahih atau tidak sahih. Kajian dibuat. Keputusannya 99.9% video itu sahih. Macam mana? Tak puas lagi dengan Korea Selatan. Bawa video yang sama, China doll. Bawa ke Amerika. Cari pakar yang lebih hebat, teknologi yang paling hebat untuk mengesahkan video itu sahih atau tidak sahih. Jawapannya 99.9% video itu adalah sahih. Macam mana? 3 hakim. Hakim Mahkamah Rayuan, Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Tinggi. Hakim Mahkamah Tinggi baru ni masa menjatuhkan hukuman kepada kes Saiful Bahri. Anwar pintu belakang bantai, hentam Saiful Bahri daripada belakang. Apa keputusan daripada hakim? Tuan-tuan, Hakim Mahkamah Persekutuan dah lama dah ni. Hakim Mahkamah Rayuan dah lama dah. Hakim Mahkamah Tinggi, apa dia keputusannya? Apa dia kata? There was a penetration. Ada penetrasi. Tuan-tuan tahu apa penetrasi? Tak payah saya terangkan. Penetrasi itu memasukkan, tak maaflah tuan-tuan, kemaluan laki-laki di dubur orang yang diliwatnya. There was a penetration. Wahai orang PAS. Penetration ni apa? Saya ingat tanya Yazid. Apa penetration Melayu? Ada kemasukan lah. Ada kemasukan. Macam mana? 3 hakim. Tuan-tuan ingat hakim nak senang-senang menulis penghakiman begitu saja. Wahai orang PAS dekat sana tu. Tuan-tuan ingat hakim-hakim ini boleh menulis penghakiman dengan begitu-begitu saja. Rambang-rambang begitu saja. Sebab tulisan hakim, keputusannya itu akan dibaca sampai akhir zaman. Ini namanya case. Reference of case. Cases yang dirujuk. Sampai peringkat internasional antarabangsa merujuk kes itu. Macam mana tuan-tuan? Saya tengok orang Muar dah mula. Macam mana? Saya tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu apa yang saya tahu, minta maaflah tuan-tuan, saya sayang anak cucu cicit saya. Saya sayang anak cucu cicit tuan-tuan. Saya tak mahu anak kita diperdana menterikan oleh Anwar Ibrahim. Tuan-tuan tak ke? Tuan-tuan tak ke? Orang PAS malam ni tuan-tuan mesti mengambil keputusan. Tuan-tuan menolak sama sekali mana-mana pihak yang cuba menabalkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, termasuk seluruh orang-orang di dua-dua don di kawasan Parlimen Muar ini. Sebab Gombak pula tuan-tuan. Masuklah Don Sungai Balang, satu lagi Don Maharani. Betul? Tuan-tuan dan perempuan. Balik kepada PAS sendiri. DAP tak boleh harap nak bawa Islam. Sebab kita perlukan sekarang ni. Kita perlukan pemimpin yang boleh bawa Islam. Pemimpin yang boleh menghidupkan Islam. Pemimpin yang boleh menjadi tuan-tuan jurumudi kepada membawa kapal-kapal yang akan menyeberangi lautan pergi kepada pulau yang akan ditegakkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. DAP pastinya tak boleh, PKR tak boleh. Sekarang kita pergi kepada PAS. Boleh tak PAS buat?
PAS yang namanya Anwarinas atau parasit-parasit ni, yang sekarang ni 75% pimpinan PAS pusat adalah daripada manusia-manusia parasit. Memang mereka tak mampu, tak boleh. Pasal pandangan dan pendapat mereka macam Anwar Ibrahim, macam Lim Kit Siang, Lim Guan Eng. Macam juga pendapat mereka macam Teresa Kok, Elizabeth Wong dan sebagainya. Jangan pilih mereka. Boleh tak tuan-tuan? Dalam PRU ke-13 yang akan datang ni, jangan pilih mereka. Boleh ke tak boleh? Boleh. Jangan. Saya datang ini bagi nak menentukan jangan pilih mereka, tuan-tuan. Saya tahu orang keputih kata, I know the ins and the outs. I was one of them. Tak boleh. Ustaz Idris Ahmad tak boleh cakap macam saya cakap. Dia tak ada pengalaman. Tangan dia tak buat kerja macam saya buat kerja. Mata dia tak nampak macam saya nampak. Telinga dia tak dengar macam saya dengar. Alhamdulillah. Bab yang ketiga saya nak cerita ni. Bab yang pertama, bab yang kedua dan bab yang ketiga. Bab yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang berada dalam suatu aliran sejarah. Malaysia, negara yang sangat-sangat diberkati, diredai, disayangi. Allah beri segala-galanya kepada kita. Keamanan, kedamaian. Saya tengok, tuan-tuan, Pakatan Rakyat, khususnya DAP dalam Pakatan Rakyat yang disanjung oleh PAS. Saya nak bacakan tuntutan mereka, tuan-tuan. Tuntutan ini sudah dibacakan dan tidak merupakan satu perkara yang sulit, yang di luar daripada pengetahuan mana orang. Dah dibaca, dah disebar. Saya harap tuan-tuan pun dah baca. Apa tuntutan DAP? Oh Allah, tengok tu. Tengok tu, tuan-tuan. Saya ingat Cik Mak Ismail akan tuangkan. Terus, masih. Pukul 12. Pukul 1. Okey. Masih. Saudara, saya bacakan semuanya adalah 30 tuntutan. Saya nak bacakan 1-2 je. Ini telah dibacakan dalam mana-mana pertemuan. Ini telah dinukilkan dan telah disebarkan dan telah disekulasikan, telah dizirokskan. Dan bagi saya bukan merupakan perkara yang rahsia. Sudah disebut dalam akhbar. Sudah dibincang dalam beberapa majlis. Yang sebagainya saya pernah hadir dalam majlis perbincangan itu. Apa dia? DAP meminta supaya Malaysia bertukar menjadi republik. Terbayangkan. Malaysia nak dijadikan republik. Kuat ke tak kuat, tuan-tuan? Kuat lagi kan main. Ini dia perli saya lah, tuan-tuan. Kalau dia kat sini nak menjerit macam tu, terkentut dia, tuan-tuan. Nak jadi republik. Tak ada lagi raja-raja dalam sistem republik. Tak lagi Islam agama persekutuan dalam sistem republik. Tak ada lagi artikel 153 hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera dalam sistem republik. Tak ada lagi mahkamah syariah yang berasing dengan mahkamah sivil dalam sistem republik. Tak ada lagi bantuan untuk sekolah agama, sekolah rakyat untuk sistem yang namanya republik. Tak ada lagi imam-imam namanya dalam sistem republik. Tak ada lagi guru-guru agama, tuan-tuan, guru-guru Jekof dalam sistem republik. Tak ada lagi dah.
Tak ada lagi raja-raja. Tak ada lagi perlembagaan. Dalam sistem republik. Dan tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan, teman-teman PAS yang ramai hadir pada malam ini. Perkara ini boleh berlaku dalam 3 bulan daripada sekarang. Saya menjangkakan pilihan raya dalam bulan 2. Lagi 3-4 bulan lagi tuan-tuan, 3-4 bulan. Kalau mereka menang, Malaysia menjadi Republic of Malaysia. The People's Republic of Malaysia. Bayang tuan-tuan. Sebab itu pengundi-pengundi di Muar, Parlimen Muar, dan Parlimen Sungai Balang dan Parlimen Don Sungai Balang dan Don Maharani. Kena ingat ni. Tuan-tuan kena ingat tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ke peti undi, nak membuat undi, kena tengok. Aku tak mau republik. Orang PAS tolong. Banyak sekolah-sekolah agama PAS tidak terbela di bawah republik. Idealisme PAS satu masa dulu. Zaman Ustaz Fuad, zaman Dr. Burhanuddin Almi, zaman Dr. Zulkifli Muhammad, zaman Yusof Rawa, zaman Datuk Fadil No, tidak akan dapat bercambah di bawah sistem republik. Wahai orang PAS. Tolong saudara. Anak kita dah buta agama di bawah republik. Lagi buta agama. Seperti di Singapura. Seperti di Singapura, tuan-tuan. Saya buat summer camp, tuan-tuan, 38 tahun dah. Pelajar-pelajar Singapura yang datang, sampai mak dia kata, doktor, please doktor, tolonglah, jangan semaklah agama, jangan semak bacaan Quran anak saya, jangan semak sembahyangnya. I know. They cannot answer your question. I know they cannot respond to you, doctor. Don't ask. Just bring them motivasi. Bagi motivasi kan. Ibu-ibu Singapura. Anak dia tak tahu cakap Melayu, tuan-tuan. Hidung kemek macam saya ni tak tahu cakap Melayu. Di Singapura. Cakap Mandarin boleh, cakap Melayu tak boleh. English boleh, Melayu tak boleh. Republic of Singapore. Singapore Republic. Dan Singapura daripada Muar ni 1 jam setengah saja lagi. 1 jam setengah sampai tak? Kalau Yazid 40 minit aja.